Penyakit kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang tidak asing lagi di Malaysia. Hai doktor, Assalamualaikum. Nama saya Azrin Amli binti Zakaria. Saya ada soalan, betul ke pesakit diabetes tidak boleh makan buah-buahan? Pergilah kau pergi dari hidupku, jangan kau tangisi pemergianku. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam ceria, salam penuh semangat untuk hari ini 15 Jun 2023. Kami kembali untuk siaran tengah hari anda. Saya Fatihah Mawiso dan juga bersama dengan Sugita Chandra. Ya, dan hari ini 15 hari bulan Jun adalah juga hari yang istimewa buat adik bongsu kami. Kita nyanyikan lagu untuk Shira. Ya, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Shira. Happy birthday to you. Semalam kita tak bersiaran, tapi kita nampak ada orang kata pre-celebration. Untuk hari ini kita nak wish lah untuk dia kan. Mungkin sedang orang kata sambut bersama dengan keluarga. Betul. Dan kalau hari ini juga adalah hari lahir anda, kami ucapkan selamat hari lahir ataupun apa-apa sambutan yang anda tengah menyambut hari ini, kami tumpang gembira. Okey, baik. Dan hari ini Fatin, saya pagi tadi bila saya dah pakai baju ni, saya macam saya rasa macam kuih talam lah. Taklah. Saya tengok memang warna ni adalah warna yang sesuai untuk awak. Awak suka warna hijau kan? Saya suka warna hijau. Dan warna hijau ni dikaitkan dengan optimism. Katanya orang yang pakai warna hijau ni akan rasa optimistik, lebih tenang, adalah juga mereka yang mudah memaafkan orang lain dan juga bertenaga. Jadi hari ini saya pakai warna hijau untuk bawa tenaga saya ni dan berkongsi bersama dengan anda. Jadi sama-sama kita teruskan hari kita dengan penuh bertenaga. Dan bila awak cakap mengenai tenaga tu, secara tidak langsungnya tenaga tu sampai, aura tu sampai kepada saya. Dan hari ini kita sama-sama untuk kita menceriakan hari Khamis kita hari ini. Seperti biasalah hari Khamis kita akan bawakan topik-topik berkenaan dengan kesihatan. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan TikTok topik hari ini. Jom kita saksikan. झुकी-झुकी निगाह में बला की शौकियां छुपी, खुली-खुली लटों में भी घटा की मस्तियां रुकी. And I don't need nobody else. Nuh-uh. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me. Tahu kan seramai 4 juta rakyat Malaysia ada diabetes. Jadi jom I nak kongsikan cara untuk mengelak diabetes. Kena capai dan mengekalkan berat badan yang unggul. Tak nak obesiti tau. Kena kekal aktif tau. Minimum 5 hari setiap sesi 30 minit. Katakan tidak kepada rokok tau. Boleh meningkatkan risiko kardiovaskular. Macam mana? Jangan lupa amalkan tau supaya kita semua dapat elak daripada diabetes. Jangan lupa share kepada yang tersayang. Jom pilih makanan sihat cegah diabetes.
Baik, itu dia perkongsian di TikTok. Cukup ceria perkongsiannya, tetapi ada informasi yang boleh kita dapatkan daripada apa yang dikongsikan tadi. Dan hari ini kami nak berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan diabetes. Tapi fokusnya adalah diabetes di usia muda. Betul. Dan mungkin rata-rata dalam kalangan kita yang menyedari, bila kita dah meningkat dewasa saja, kita akan terdedah ataupun kita lebih cenderung untuk mendapat penyakit-penyakit terutamanya diabetes. Tapi sebenarnya diabetes ni boleh bermula seawal usia 18 tahun ke bawah. Kanak-kanak pun ada juga yang menghidapi diabetes. Hari ini kita nak kupas dengan lebih lanjut berkenaan apa antara faktor-faktornya ataupun bagaimana langkah pencegahan awal bukan sahaja bagi kanak-kanak tetapi untuk orang dewasa juga berkenaan dengan diabetes ini. Ya, ini bukanlah masalah yang baru dan ini bukan masalah baru tetapi masalah kesihatan yang berpanjangan di Malaysia dan makin hari makin meningkat angkanya kalau kita lihat statistik. Jadi hari ini sama-sama kita dapatkan informasi yang berguna yang boleh kita guna kita kongsikan bersama dengan mereka di sekeliling kita. Jadi terus bersama kami. Kalau anda ada apa-apa persoalan yang ingin anda tujukan kepada kami, terus ke Facebook WHI ataupun Instagram WHI dan tujukan soalan anda di sana ya. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Jadi kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Penyakit kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang tidak asing lagi di Malaysia. Penyakit diabetes kini lebih dikenali sebagai penyakit gaya hidup yang dihidapi kerana amalan kehidupan seharian termasuk corak pemakanan dan diet yang tidak seimbang menjadi antara punca terjadinya penyakit ini. Memetik laporan dari Tinjauan Kebangsaan dan Morbiditi 2019, hampir 1 daripada 5 individu di Malaysia menghidap kencing manis. Malahan, jika dikira secara purata, hampir 3.9 bilion individu dewasa yang berusia 16 tahun dan ke atas adalah penghidap diabetes. Apa yang lebih membimbangkan, peratusan ini merangkumi angka penghidap diabetes bukan sahaja dari kalangan dewasa, malahan dalam kalangan muda dan kanak-kanak. Diabetes di awal usia, persoalannya, jika ia tidak dikawal dan dibendung sejak dari mula, apakah kesan jangka masa panjang yang bakal dihadapi oleh mereka yang menghidapinya? Okey, itu antara laporan berkenaan dengan topik kita hari ini dan kami tidak berdua seperti mana yang kami janjikan, kita ada tetamu di studio untuk kita kenalkan kepada anda penonton. Ya, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Lim Lee Ling selaku Ketua Unit Penjagaan Diabetes dan pakar perunding endokrinologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Panggil Dr. Lim ya. Ya, boleh. Selamat tengah hari. Samalah rambut kita tiga-tiga doktor. Hampir sama. Okey, Dr. Lim, kalau kita tengok laporan yang disediakan tadi yang mana 3.9 orang yang mana berumur 18 tahun ke atas di Malaysia menghidap diabetes. Ini adalah laporan pada tahun 2020. Tapi untuk sekarang ini 2023, bagaimana peratusannya dan bagaimana juga keadaan, membimbangkan ataupun masih lagi terkawal doktor? Yang angka ini dijangka akan bertambah dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tahun ini akan menjalani lagi satu yang survey untuk National Health Mobility Survey ini dan dari situ kita akan dapat satu objektif yang angka sebenarnya berapa. Tapi apa yang kita boleh tahu dari segi yang NHMS survey dari masa itu adalah kita nampak yang prevalence untuk kencing manis ataupun diabetes usia muda adalah semakin meningkat. Dan ini adalah sangat membimbangkan. Okey, baik-baik. Dan mungkin juga doktor sebelum kita mendalami perbincangan kita, kita boleh berikan tafsiran, doktor boleh berikan tafsiran siapakah mereka di golongan umur muda ni, usia muda ni? Okey, ini adalah golongan yang berumur 40 tahun dan ke bawah. Okey, baik. Kalau golongan kanak-kanak 18 tahun dan ke bawah. Okey. Jadi jangan disalah tafsir siapakah mereka dalam golongan usia muda dan siapakah kanak-kanak ini ya. Mungkin kita boleh sentuh dulu mereka yang di usia muda ni doktor kan. Apa agaknya punca-punca? Pastinya kalau kita tahu diabetes ni disebabkan daripada genetik ataupun gaya hidup kita. Mungkin doktor boleh perincikan.
pertama sekali kita perlu tahu diabetes usia muda adalah apa jenis. Okey. Sebenarnya kita tahu ada 3 jenis yang common untuk diabetes usia muda. Dan jenis pertama di mana antibody sendiri akan pergi attackkan yang sel pankreas dan badan tidak boleh keluarkan yang insulin dengan sendirinya. Ini adalah lebih common dalam golongan kanak-kanak. Yang kedua adalah kencing manis ataupun diabetes jenis kedua, di manalah yang NHMS data dekat Kementerian Kesihatan Malaysia tunjukkan angka ini semakin meningkat. Baik. Ini adalah kerana ada risiko insulin resistant, rintangan terhadap insulin dalam badan. Ini berkaitan kepada gaya hidup, berkaitan dengan genetik, family history dan juga berkaitan dengan tidak physical activity adalah tidak bagus. Jenis ketiga adalah lebih tak common, lebih rare. Ini adalah MODY, kita panggil maturity onset diabetes of the young. Jadi saya rasa fokus perbincangan kita hari ini bolehlah lebih kepada yang young onset type 2 diabetes, maksudnya yang jenis kedua. Mengapa kita tengok angka dia semakin meningkat di Malaysia? Baik. Mungkin doktor boleh terus berkongsi apakah sebabnya angka itu meningkat? Ada sebenarnya interaksi genetik dengan yang masalah gaya hidup. Tapi jenis yang kedua, untuk genetik faktor ni dia agak 20%. Apakah itu genetik? Ini adalah kerana family history di mana adik-beradik atau ibu bapa mungkin ada kencing manis dan ini akan menyebabkan seseorang tu lebih berisiko untuk menghidap kencing manis usia muda jenis yang kedua. Yang faktor yang kedua adalah berkaitan dengan gaya hidup. Gaya hidup itu apa? Tadi ada seorang TikTok. TikToker dia sudah cakap dengan sangat betul. Kita perlu exercise. 5 hari berterusan. Sekurang-kurangnya 30 minit dalam sehari. Dan kita tak boleh break lebih 2 hari. Lebih 48 jam. Mengapa? Kerana badan metabolic rate itu akan turun balik ke badan yang baseline itu. Dia tak akan recognize cakap badan saya perlu kerja lebih kuat untuk membakarkan kalori-kalori yang berlebihan. Lagi satu adalah pemakanan. Makanan yang seimbang. Seimbang dari segi macam mana? Dari segi suku-suku separuh. Yang selalu kita dengar suku-suku separuh. Tapi kita praktikkan tak? Ya, betul. Jadi separuh tu macam mana? Separuh tu adalah kena banyakkan fiber, ini termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan yang lebih sihat kepada golongan diabetes. Dan suku adalah protein. Soya ke white meat macam chicken, ayam ataupun ikan. Dan lagi suku adalah karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Ada satu salah faham dalam golongan Malaysia adalah kalau saya tak makan nasi, ini memang bukan karbohidrat. Itu betul. Tapi dia ganti dengan mie, dia ganti dengan bihun, dengan roti-roti yang berlebihan ataupun yang ganti dengan kuih tiaw. Sebenarnya ini semua adalah karbohidrat juga. Okey, baik. Jadi kita harus faham apa yang harus kita makan dan apa yang harus kita elakkan. Tapi doktor nak tanya juga, itu punca-punca mereka yang menghidap diabetes type 2, betul? Tetapi adakah kalau seseorang itu sejak dari kanak-kanak lagi disebabkan genetik, mungkin ibu atau ayahnya ada diabetes tetapi mereka tidak tahu yang kanak-kanak ini ada diabetes, adakah ini akan kanak-kanak ini akan menghidap diabetes sehinggalah dewasa ataupun barangkalian mungkin dah dewasa tak akan ada diabetes? Ya, ini satu soalan yang sangat bagus. Kerana dalam masa agak 5 sampai 10 tahun ni, kita ada semakin banyak laporan, research dan juga evidence yang keluarkan di mana wanita kalau semasa mengandung ada diabetes dah semasa kehamilan. Ini boleh meningkatkan risiko baby dan kemudian remaja untuk mendapat masalah obesity ataupun masalah diabetes. Dan risiko ini berapa tinggi? Sejak kita ada studi di mana cakap kalau follow up masa remaja tu umur 6 ataupun 14 tahun, risiko boleh setinggi 3 kali ganda untuk dapat masalah obesity, maksudnya kegemukan ataupun masalah diabetes. Dan ini sebenarnya kita sarankan kalaulah ada sejarah di mana diabetes masa kehamilan,
perlulah beritahu dekat doktor, terutama doktor kanak-kanak, supaya mereka boleh memberi lebih perhatian pada baby yang dilahirkan di mana ibu sebenarnya ada diabetes semasa kehamilan. Mungkin apa yang dikongsikan doktor hari ini kan pastinya membuka mata kita penonton, dan kita nak tahu juga selain daripada kemungkinan kurangnya kesedaran berkenaan dengan langkah awal dan sebagainya, apa agaknya simptom-simptom yang boleh kita kenal pasti, doktor, sebelum kita melakukan rawatan atau mendapatkan saringan? Okey, ada satu adalah diabetes. Sesetengah orang yang menghidap diabetes, dia punya gejala awal adalah tidak jelas. Dia boleh jadi silent. Jadi bila dia datang ke hospital, mungkin dia datang dengan komplikasi dah. Sudah sakit jantung, buah pinggang sudah tidak sehat, ataupun kaki sudah saraf terjejas, ada luka. Sekarang kerana kita tahu angka untuk diabetes masa usia muda semakin meningkat. Jadi secara internasional kita sudah sarankan saringan awal. Saringan awal. Dulu saringan awal usia itu adalah semasa 45 tahun. Tapi ini sudah diawalkan kepada 35 tahun. Kalau BMI maksudnya body mass index lebih 23 kg per meter square, tambah satu risiko. Risiko itu apa? Kalau you ada darah tinggi, kalau ada masalah kolesterol, kalau you ada family history yang diabetes, ataupun kalau you ada sejarah diabetes masa kehamilan. Jadi kita sarankan saringan kesihatan awal usia seawalnya 35 tahun. Nah, ini boleh memberitahu sama ada you fall ke dalam golongan borderline diabetes, pre-diabetes ataupun actual diabetes, dan akan menerimakan pemeriksaan selanjutnya. Okey, baik. Lebih peka lah orang kata. Ya, betul. Dan bercakap mengenai simptom juga, ada komen daripada Nurul Atilia. Katanya, saya pada umur 38 tahun, tahu ada kencing manis. Apabila rasa diri cepat letih, mata jadi kelabu, terus dapatkan rawatan nak dapat tahu pada waktu itu. Bacaan kencing manisnya 19.8. Doktor ulas mengenai apa yang dikongsikan ini. Okey, ini betul. Simptoms tu biasanya kalau gula lebih daripada 13. Ataupun purata gula selama 3 bulan, kita panggil HbA1c, kalau you tengok ibarat laporan pemeriksaan perubatan, lebih daripada 10%. Kan kebanyakan pesakit dia boleh ada simptom yang Nurul cakap tu. Dia rasa letih, dia kencing banyak, dia kencing malam lebih daripada 2 kali, boleh tiba-tiba kurus dengan banyak. Jadi ini maksudnya badan sudah tak boleh cope, di mana pankreas sudah tak boleh keluarkan insulin untuk kurangkan gula dalam darah. Nah, ini dengan gula 19 ini perlu datang kepada hospital mendapatkan rawatan untuk segera mendapat rawatan segera. Okey, baik. Kita ada lagi seorang. Terima kasih banyak-banyak penonton. Ini daripada Sakinah Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sakinah. Doktor dari Shah Alam. Maafkan saya. Nak bertanya, kalau seseorang itu dia rasa dia penyakit kencing manis tapi dia tak berani nak pergi jumpa doktor untuk kepastian, ada tak cara bagi kekuatan nak hadapi penyakit itu? Dr. Lim, tolong Sakinah ni. Kita berikan dia kekuatan sama-sama, Dr. Lim. Okay, macam mana tu? Kekuatan tu boleh datang jumpa saya. Pilih juga jumpa. Okey. Kita ada peer support program juga. Maksudnya you boleh bincang dengan kawan-kawan ke ataupun pesakit lain yang langsung you tidak tahu tapi sedang mengalami masalah kencing manis. Dan you boleh dapatkan kekuatan dan lebih banyak confident dalam menangani masalah kencing manis ini. Kerana you tahu, ini sebenarnya bila dia sudah jumpa doktor, dapatkan rawatan yang sesuai. Jadi sekarang condition untuk diabetesnya semakin kontrol. Jadi dari situ you akan lebih yakin. Dan masa tu you boleh datang jumpa doktor. Baru ada keyakinan nak jumpa doktor. Baik. Jadi tidak perlu takut lah. Tapi jangan terlalu lewat. Jangan terlalu lewat. Okey, Sakinah, dengar tu. Ini dia pesanan daripada Dr. Lim buat awak, Sakinah. Dan Fatin, doktor dan juga penonton, kami sempat juga mendapatkan soalan-soalan daripada penonton-penonton WHI yang kami rangkumkan dalam video ini. Jom kita dengarkan soalan pertama yang ditujukan kepada Dr. Lim. Hai doktor, Assalamualaikum. Nama saya Azrin Amli Binti Zakaria. Saya ada soalan, betul ke pesakit diabetes tidak boleh makan buah-buah? Okey, itu dia soalan pertama, doktor. Betul ke? Ya, salam Azrin. Itu satu salah faham.
pesakit kencing manis boleh makan buah-buahan. Cuma perlu pilih buah-buahan yang sesuai. Biasanya adalah yang low glycemic index punya buah-buahan. Ini termasuk jambu batu. Kalau ada kiwi pun adalah jenis yang bagus. Durian bukan. Ini pesanan untuk mak saya juga. Kalau teringin macam mana? Durian. Kalau mungkin mereka yang menghidapi diabetes ni teringin sangat nak makan durian. Mungkin pengambilannya macam mana, doktor? 1 ulas sama 2 ulas sahaja. Itu sahaja. Ataupun ambil bau je lah. Tapi lepas tu kena cek gula dekat rumah. Oh ya? Okey. Lepas boleh cuba 1 ulas, mesti tengok lepas 1 ulas gula saya naik berapa tinggi. Ini satu cara untuk buat fine tuning dekat rumah. Okey, baik. Okey, kita ada lagi soalan daripada Nadia Rizwan, jom kita dengarkan. Hai, nama saya Nadia binti Rizwan. Saya nak tanya doktor, betul ke pesakit diabetes kerap buang air kecil? Kerap buang air kecil, doktor. Betul atau tidak? Ini adalah salah satu simptom tanda cakap kencing manis kawalan tak bagus. Okey, baik. Kerana dia akan keluarkan banyak gula dalam air kencing dan bila ada banyak gula ni dia pool banyak air dari badan. Dan inilah menyebabkan seseorang pesakit akan kerap buang air kencing. Dan betul atau tidak, doktor, mereka yang kerap buang air kencing ni memang terdedah untuk mendapat infection juga? Ya, kerana bila gula ada dalam air kencing dan kalaulah yang kita tidak jaga kesihatan diri, ini akan lebih expose kepada jangkitan air kencing. Jadi kalau nampak kekerapan buang air kencing semakin menambah, terutamanya malam. Kerana biasanya malam kita boleh tidur sekaligus kan 6 jam, 8 jam. Kalau dah 6-8 jam ni, you perlu wake up lebih daripada 2 kali. Inilah satu tanda. Okey, baik. Simptoms kawalan air kencing, kawalan kencing manis tidak bagus. Dan ini juga terpakai kepada mereka yang daripada kanak-kanak juga yang menghidap. Ya, ini sekaligus. Okey. Tapi doktor, ini soalan saya adalah kalau mereka ni jenis yang suka sangat minum air, itu pun akan menyebabkan mereka kerap kencing. Jadi adakah warna kencing itu boleh menjadi indikasi adakah seseorang itu mempunyai kencing manis? Tak. Okey, baik. Tapi yang kerap minum air, sebelum gula tinggi. Mungkin ini adalah you punya rutin yang minum air, banyak air. Tapi kalau gula semakin tinggi kerana buang air kencing lebih kerap, jadi akan rasa dahaga. Ini satu mekanisme dalam badan. Jadi kalau rasa dahaga dan kekerapan minum air adalah lebih tinggi daripada you punya rutin, ini satu tanda yang you perlu was-was. Dan terus mendapatkan rawatan segera. Okey, kita ada lagi dua soalan daripada penonton kita, rakan-rakan kita di luar sana. Ini daripada Kartini Muhammad Yahya. Jom kita dengarkan. Hai, nama saya Kartini Muhammad Yahya. Doktor, saya nak bertanya, betul ke tanda-tanda seorang kanak-kanak ada penyakit diabetes tu adalah dia selalu lapar pada waktu malam? Betul ke, doktor? Yang ni tak. Oh, tidak ya? Yang ni tidak. Ini adalah mitos, doktor. Ini satu mit. Tapi kalau lapar, dewasa yang lapar waktu malam, doktor, tak juga? Kalau dewasa rasa itu tak juga. Itu tak juga, okey. Tapi kalau dewasa yang sudah menghidap diabetes dan sudah pakai, sudah dirawat, termasuk insulin, rasa lapar waktu malam, kita kena tengok sama ada ini ada masalah hypo. Maksudnya kekurangan darah dalam badan. Jadi ini perlu cek gula. Tengok hypo maksudnya gula kurang 4 milimol per liter tambah dengan rasa lapar. Dan kalau you sudah kerek dengan setengah gelas yang fruit juice, maksudnya gula. Ataupun makan 2 biji gula-gula macam tu. Dan simptom lapar ni akan hilang. Ini confirm adalah simptom untuk hypo. Kekurangan darah. Kekurangan gula. Baik, doktor. Dan sebelum kita ke soalan seterusnya, saya nak tanya juga, bercakap mengenai kanak-kanak yang menghidap diabetes ini, katakan ibu dan ayah mereka mempunyai diabetes seperti yang doktor terangkan tadi, tapi kanak-kanak ini tidak ada apa-apa simptom. Adakah perlunya ibu dan ayah membawa anak ini untuk saringan sewaktu seawal usia berapa? Boleh. Sekarang saringan kesihatan untuk kanak-kanak, terutamanya kalau mama daripada ada diabetes masa kehamilan. Jadi saringan tu boleh mula seawal umur 5 tahun dan ke atas. Kerana sekarang kita ada follow-up study di mana kita tengok usia 6, risiko untuk dapat masalah obesity
sudah 2 kali ganda. Okey, doktor, saya ada angkat tangan. Saya ada soalan juga. Kalau mungkin dewasa ini rawatannya dari segi insulin, dia kena makan ubat-ubatan. Bagaimana pula mereka yang menghidapi diabetes dari usia kanak-kanak, bayi juga, doktor? Apa agaknya rawatan? Adakah penggunaan insulin juga terpakai untuk mereka? Ini bergantung kepada jenis diabetes dia. Kalau jenis 1 kerana antibody sudah pergi attack pankreas, tak boleh keluar insulin, jadi rawatan adalah ganti balik insulin. Jadi pakai suntikan insulin. Kalau jenis pertama. Kalau yang jenis kedua tak semestinya insulin pada permulaan, boleh ada rawatan ubat, campur insulin lain kali ataupun ini bergantung. Ini kena bincang dengan doktor yang merawat. Ya, kalaulah macam yang tadi kita bincang yang simptom kawalan gula tak bagus, kerap air kencing, dia kurus berat badan cepat. Ini biasanya kita akan bagi insulin dulu. Supaya badan fungsi pankreas sudah keluar insulin semakin sembuh. Masa tu kita akan transition dengan overlap dengan yang rawatan ubat. Okey, faham. Baik, tapi apa pun harus berjumpa doktor untuk mendapatkan nasihat dan ketahui tahap mana diabetesnya. Betul. Okey, baik, kita ada satu lagi soalan daripada Nurul Asyafika. Jom kita dengarkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah Izzati binti Hasif. Okey doktor, saya nak menanyakan, adakah penyakit diabetes ni boleh membuatkan mengantuk dan letih? Terima kasih. Sama-sama. Mengantuk dan letih, doktor. Betul ke? Ini boleh. Ini boleh tanda gula terlalu tinggi ataupun gula terlalu rendah. Okey, baik. Jadi gula terlalu tinggi maksudnya kawalan kencing manis tak cantik. Macam tadi ada seorang peserta 19, ini boleh rasa letih juga. Dan gula terlalu rendah adalah hypo yang tadi kita cakap tu. Boleh rasa lapar, boleh tangan getak, peluh banyak dan boleh rasa letih dan mengantuk. Ini adalah simptom. Dua-dua pun boleh menyebabkan simptom yang tersebut. Okey, itu simptomnya kalau mereka tidak mengetahui mereka ada diabetes, doktor. Tapi kalau mereka dah sudah pun ketahui, okey saya ada diabetes, tapi saya ada simptom-simptom ni lah, letih, dahaga, kerap kencing dan sebagainya. Apa yang boleh mereka lakukan untuk kurangkan simptom-simptom ni selain daripada ubat-ubatan? Okey, ini kali pertama confirm buat satu cek gula dekat rumah, you punya finger prick. Confirm gula adalah tinggi. Lepas tu biasanya bila ada simptom macam tu, gula tentu sudah belasan. Wow. Bila sudah belasan, baik nak dapatkan kepastian je. Ya, pergi jumpa doktor dengan lebih dengan segera. Ini adalah simptom cakap badan fungsi untuk insulin kawalkan gula, turunkan gula adalah tidak berfungsi sebaiknya. Dan inilah risiko di mana boleh dapat asid dalam badan dan memerlukan hospital admission. Nah, ini kita panggil diabetes emergency dah. Jadi bila ada nampak ada simptom yang tadi kita bincang tu, baiklah terus pergi jumpa doktor untuk dapatkan kepastian. Okey, doktor, mungkin juga ini adalah soalan tambahan yang mana kalau kita ada sejarah ibu bapa kita ada diabetes, kita tak tahu lagi keadaan kita, tetapi kita ada orang kata simptom yang mana kita punya luka dan sebagainya lambat untuk sembuh. Adakah itu simptom kita sebenarnya ada diabetes, doktor? Ya, betul. Biasanya kalau ada diabetes, kita panggil tiap-tiap hari you kena jaga kaki sendiri. Kita akan ajar macam mana buat food care yang ni. Tapi selagi dapat luka, mengapa dapat luka? Kerana saraf terjejas. Kerana kencing manis, kawalan yang tak bagus. Bila ada dapat luka, luka ni lebih susah nak sembuh kalau gula dalam badan adalah tinggi. Kalau kawalan kencing manis tidak bagus. Jadi memang dan ada satu lagi ulcer yang luka untuk pesakit kencing manis, dia bukan tempat ulcer yang secara kita dapat. Dia biasanya dekat tapak kaki. You tak nampak bahagian tertentu. Ya, you tak nampak kerana bila you pijak you tak akan rasa. Saraf sudah terjejas. Jadi ini memang kena cek. Bila sudah cek, nampak sudah ada jangkitan, baiklah pergi hospital kerana doktor akan tengok, cuci, boleh tengok jangkitan tu sudah masuk masa ke, otot ke ataupun sudah masuk tulang. Jadi ini akan mempengaruhi macam mana kita buat rawatan yang selanjutnya. Okey, baik doktor. Kita ada banyak soalan daripada penonton-penonton kita. Soalan daripada Cik T, bolehkah diabetes di awal usia ini dihentikan secara mendadak? Apakah risikonya, doktor? Ini satu soalan yang bagus. Saya rasa dia sudah ada buat pre-reading. Kita sekarang tahu bila lifestyle, terutamanya kurangkan berat badan, sekurang-kurangnya 10% dalam peringkat awal diagnosis diabetes. Peringkat awal maksudnya first 5 years. 5 tahun yang pertama,
Kalau you boleh kurus berat badan lebih 10%, ini boleh bantu reversekan balik diabetes. Dan you kena maintainkan lifestyle yang itulah. Tak boleh cakap sudah reverse dah, jadi sampai terus makan banyak, makan durian, ini semua dah. Yang penting kena maintain dan kawal lah apa yang kita makan. Soalan seterusnya. Kita nak baca daripada Azmi Sania. Diabetes ni tak ada ke ubat yang boleh sembuhkan terus, doktor? Ini rasa-rasa luahan ni. Kalau jenis yang kedua, buat masa sekarang kita tidak ada ubat yang boleh sembuhkan dia. Untuk jenis yang pertama, kerana kita tahu ada antibody yang attack pankreas kan. Jadi memang ada study-study yang tengah tengok macam mana boleh bantu regenerate yang pancreatic tissue yang tu. Tapi buat masa sekarang kita masih belum ada yang ubat yang tu. Dan ini akan datang tapi belum lagi. Baik. Akan datang tapi belum lagi. Ada masih lagi ada harapan ya. Ada harapan. Baik, ini daripada Fikah Rani, doktor. Betul ke pengidap penyakit diabetes ni bagi kalangan wanita di alat sulitnya akan selalu gatal dan sensitif? Ini kalau terutamanya kawalan kencing manis tidak bagus. Kerana ada gula banyak dalam badan, ini menyebabkan yang private part dia senang dapat jangkitan, senang gatal. Baik. Dan satu lagi saya boleh tambah soalan ni, doktor, daripada Baby Alia. Saya sekarang mengandung, tiba-tiba nurse cakap saya ada kencing manis. Selepas bersalin boleh hilang ataupun tidak, doktor? Ini bergantung, biasanya semasa kehamilan, kalau peserta penonton masih ingat, you sedang sering kena minum air gula kan? Betul. Yang pekat-pekat yang tu. Jadi yang dari minum air gula, result dari situ kita boleh tahu you jenis hanya diabetes semasa kehamilan. Ataupun sebelum itu you sudah dapat diabetes tapi tidak tahu. Tadi kita cakap kan, bila golongan muda, kadang 90% pada pesakit kencing manis semasa usia muda, mereka tak tahu ada kencing manis. Jadi dari uji titi yang ni, kita boleh tahu. Kalau you diabetes semasa kehamilan, kita panggil gestational diabetes ataupun GDM. Lepas bersalin, dalam masa 6 minggu, kita akan panggil you repeat balik uji titi dan juga yang HbA1c yang 3 bulan purata tu. Kalau normal, setiap 3 tahun kena repeat sampai seumur hidup. Atau lebih awal, maksudnya 1 sampai 3 tahun, kalau you ada risiko yang lain. Tekanan darah tinggi ke, kolesterol ke, jadi you sekurang kena tiap-tiap kali, setiap 1 sampai 3 tahun, kena repeat balik saringan kesihatan yang itu. Baik. Jadi kalau diabetes semasa kehamilan, you confirm normal, ini sudah reverse tak ada. Tapi risiko untuk true diabetes lain kali akan lebih tinggi. Baik, faham. Kalau you sudah ada diabetes semasa sebelum kehamilan, tapi hanya tahu masa you mengandung, jadi biasanya selepas you bersalin, memang diabetes tu memang ada lah. Kerana you not aware, undiagnosed masa tu. Baik. Doktor, di hujung perbincangan kita ni, ada harapan atau tidak untuk mereka yang menghidapi diabetes ini, walau di tahap mana, mereka ada harapan untuk pulih sepenuhnya? Mungkin doktor boleh kongsikan juga bagaimana untuk mereka di luar sana yang takut nak mendapatkan rawatan ni, untuk mereka segera dapatkan rawatan. Kata mencegah tu lebih baik kan daripada awal? Ya, betul. Pencegahan adalah lebih bagus. Cegah dari segi dapat diabetes, maksudnya kena gaya hidup sihat, dan selagilah kalau sudah dapat diabetes, cegah untuk dapat komplikasi. Jadi jangan takut, kerana sekarang advancement dalam rawatan tu adalah semakin bagus, jadi tak ada macam yang mitos-mitos yang dulu dah. Jadi hanya ingat 5 prinsipal. Gula kena cantik, tekanan darah kena cantik, kolesterol kena cantik, body weight kena cantik. Dan kelima adalah memang kita ada rawatan yang boleh membantu mengurangkan risiko sakit jantung, angin asma dan juga sakit buah pinggang. Ini adalah yang terbaru dalam masa 8 tahun macam ni. Jadi memang bincanglah dengan doktor yang rawat golongan pesakit supaya kita boleh buat satu shared decision making, satu plan rawatan
yang lebih sesuai bagi you. Saya suka 5 perkara tu yang mana langkah awal untuk kita cegah diabetes di usia awal ini. Setuju sangat. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Lim Liling atas perkongsian yang cukup teliti, Doktor, ya. Sangat-sangat teliti. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi anda di rumah yang sedang menonton ini, mungkin kita tahu diabetes di peringkat umur usia muda ni adalah bukan benda yang baru, tetapi mungkin kita juga mengambilnya dengan kata sambil lewa lah. Saya muda lagi takkan dapat diabetes. Mungkin mak dan ayah saya dah tua, mereka adalah diabetes. Tidak, ia bukannya sebegitu. Jadi kesedaran itu sangat-sangat penting. Buatlah apa yang patut anda buat, pergi jumpa doktor, buat saringan yang patut anda lakukan, sebab seperti yang doktor katakan, pencegahan itu lebih baik. Betul. Dan saya hari ini terbuka minda dan juga terbuka hati, yang mana kadang-kadang benda yang kecil-kecil tu kita ambil mudah dan juga kita sepatutnya untuk mendapatkan nasihat dan juga rawatan segera daripada doktor pakar. Okey, selepas ini kita nak adakan ataupun kita nak belanja satu persembahan. Nak tahu siapa? Kena tunggu selepas ini. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Haruskah aku menjauh, membawa hati yang kini telah rapuh? Pergilah kau pergi dari hidupku, jangan kau tangisi pemergianku. Untuk selama-lamanya. Jika benar kau terima, hapuskan segala rasa kasih dan sayangmu, semua cinta dan rindumu. Biar ia pergi tanpa harus ku menunggu. Pergilah kau pergi dari hidupku, jangan kau tangisi pemergianku. Bawa pergi hati bersama untuk selamanya. Hapuskan segala rasa kasih dan sayangmu, semua cinta dan rindumu. Biar ia pergi tanpa harus ku menunggu. Pergilah kau pergi dari hidupku, jangan kau tangisi pemergianku. Bawa pergi hati bersama untuk selamanya.
daripada Daniel Kifli. Daniel sihat? Daniel sihat? Wah, cantik rambut awak, Daniel. Okey, ini adalah single kedua Daniel. Macam mana setakat ni? Setakat sambutannya dengar kabar dah trending. Alhamdulillah. Baru 10 hari keluar ya lagu terbaru awak ni. Baru lebih kurang 10 hari. Alhamdulillah sekarang dah trending nombor 7 kat YouTube. Tanya Daniel. Memang dijangkakan ataupun kejutan buat awak sendiri? Okey, baik. Sangat kejutan. Ya ke kejutan? Sebenarnya kalau Daniel dia buat apa-apa cover ke apa ke di media sosial ni memang mendapat perhatian sebenarnya. Ya betul. Sebab itu kalau Daniel cover tu kan lagu orang kan. Lagu tu pun kira top. Tapi ni kita kira cakap macam lagu baru. So macam kejutan jugalah. Boleh dapat sambutan yang sangat meriah macam ni. Baik. Dan Daniel mungkin awak boleh terus kongsikan berkaitan dengan lagu ini sendiri, lagu terbaru awak. Ya betul, lagu Pergilah Cinta. Pergilah Cinta kepada Permati Istimewa. Permati Istimewa tu first single. Dia berkaitlah dengan first single saya. Okey. Baik. Jadi ada lagu ketiga ke yang akan bersiri daripada lagu pertama kedua ke? Ada? InsyaAllah ada akan datang. Yalah, sebab kita tengok single yang pertama 2022. 2023 Pergilah Cinta. 2024 jadinya dia ada sinonim berkait antara satu sama lain. Ada negatif atau positif. Okey, tapi di sebalik Pergilah Cinta ni dia punya kata jalan ceritanya daripada Daniel sendiri ataupun melihat situasi di luar. Dia kedua-dua sekali. Macam lagu Pergilah Cinta ni sebenarnya Daniel buat berdasarkan kisah. Dia tak penuh lah dalam 50 macam tu. Okey, lepas tu Daniel tengok juga keadaan sekeliling. Dalam masa sebab kita nak kaitkan semua orang. Alhamdulillah sampailah sebab baca kat komen, feedback diorang. Ada yang cakap teringat dekat bekas bini, teringat dekat bekas tunang. So apa yang Daniel buat tu sampai dekat semua. Tapi lagu ni memang sedih Daniel. Lagu ni macam boleh jadi OST juga. Dah ada ke mungkin tanya-tanya ke? Adalah, insyaAllah ada. And then ada dalam perancangan juga. Okey, dan Daniel awak sendiri pandai bermain gitar. Ada ke instrumen lain yang Daniel pandai main juga? Daniel pandai main gitar, piano sikit-sikit lah. Ada niat nak jadi komposer tak? Ada. Ada apa-apa lagu yang awak pernah kompos sebelum ini? Permati Istimewa tu Daniel buat sendiri. Okey, baik. Tahniah Daniel, banyak yang awak ada skillsnya ya. Betul. Dan selepas ini Daniel ada apa-apa perancangan tak untuk mempelajari sesuatu yang baru ataupun dalam pembikinan lagu-lagu? Nak tukar genre ke? InsyaAllah Daniel dalam perancangan untuk try bidang lain. Sambil tu nyanyi ni sama-sama juga. Contoh berlakon ke, pengacara. Semua awak nak tapau ya Daniel. Okey, dan mungkin juga harapan untuk single kedua Daniel ini dan juga ucapan kepada peminat-peminat Daniel. Harapan ini untuk single ni buat peminat semua. Semoga single ni dapat pergi top 1 insyaAllah trending. Kemudian dapat lagu ni pergi ke AJL. InsyaAllah Daniel. Okey, baik. Daniel, Instagramnya apa Daniel? Okey, Instagram, YouTube dan juga TikTok Daniel. Daniel Kifli, DANIAL KIFLI, semua sama. Okey, baik. Daniel, quiz sikit untuk awak. Warna kegemaran awak apa? Biru cair. Biru cair. Makanan kegemaran awak? Makanan, Allahu Akbar. Suka makan lah ni. Kalau nasi tu suka makan nasi apa? Nasi kandar. Nasi kerabu suka tak? Nasi kerabu sikitlah. Sikitlah. Okey. Hari ini kami nak membantu awak untuk mencintai nasi kerabu. Okey. Dan kita ada trivia yang disediakan oleh Syifa, berkata kita saksikan. Laparlah. Gemar menikmati hidangan nasi kerabu sejak dari kecil lagi telah memberi idea buat Suhailah Man 48 tahun untuk membuka sebuah gerai yang diberi nama Nasi Kerabu Mek. Timbul idea sebab kita orang sama-sama Kelantan. Suami Kelantan, saya pun Kelantan. So saya kata dengan suami, tak apalah saya masak sendiri. Cara saya lah. Nasi kerabu ikut selera saya lah. Orang suka, orang datang balik. Orang tak suka, macam mana itu kan. Kita dengar komen orang-orang, kita olah balik macam mana. Walaupun kita berniaga 25 tahun dah sekarang pun, kita masih terima komen lah. Kalau dia kata manis, kita kurang manis. Kalau dia kata masin, kita kurang masin.
Menurut wanita kelahiran Cik Sitiwa Kembang ini, dia mempelajari cara untuk membuat nasi kerabu yang sedap daripada arwah ibunya yang juga merupakan seorang tukang masak. Memang dia berniaga, tu kita tengok cara dia masak. Kadang dia kata tolong blender ni, tolong tumbuk ikan ni, tolong goreng kelapa. Jadi kita pun ingat berapa biji bawang putih, bawang merah, halia, serai tu kena banyak. Jika kat dalam nasi kerabu memang kena banyak serai untuk kelapa. Terletak di hadapan UTC Sentul Kuala Lumpur, gerai ini mula beroperasi bermula jam 4 petang hingga 10 malam. Selain itu, di sini juga menyediakan pelbagai jenis menu masakan Kelantan termasuk nasi dagang dan gulai kawah. Saya suka makan nasi kerabu ni sebab apa? Ada ulam-ulamannya dengan sambal belacannya, dengan ikan air petik. Itu yang saya suka sebab apa? Sedap tu lain rasa dia. Selalu saya datang sini memang nasi kerabu lah yang paling yang utama, menu utama dia dekat sini nasi kerabu. Selain tu ni gulai kawah. Okay, saya asal daripada Kedah tapi memang sukalah, favourite lah nasi kerabu, nasi dagang. Dia punya dia punya sambal je sedap. Nasi kerabu dengan masyarakat Kelantan memang tidak dapat dipisahkan. Oleh itu, bagi mereka yang merindui hidangan nasi kerabu, anda kini tidak perlu lagi merentas negeri kerana di sini juga ada menyediakannya dengan harga yang berpatutan. Wow, nampaknya ramai yang suka video nasi kerabu tadi. Makan mana tu? Menyelerakannya. Makan mana tu oleh rakan wartawan kami Syifa. Ini komen daripada Pelangi Hijau. Baju saya hijau, nama awak pun Pelangi Hijau. Nasi kerabu memang kegemaran kat Kuantan ni. Sedap satu tempat, repeat selalu. Nasi kerabu sedap doh. Bandar Putra memang sedap doh. Favorite dia kata. Okey, mungkin boleh try lah kan. Okey, dan kita pun dah sampai di penghujung siaran kita. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda. Komen-komen anda di Facebook kita dan mungkin kita nak kongsikan sesuatu dengan mereka. Ini berkenaan dengan mungkin siapa yang meminati drama tu kan, Sugi? Ya. Apakah misteri di sebalik pendamping yang mengikut Zulaikha? Bagaimanakah pengakhiran kepada kisah Zulaikha yang sedang mencari jawapan tentang gangguan mistik tersebut? Jadi jangan lupa saksikan Malam Zulaikha, lakonan Sweet Kismina, Adam Lee, Vanida Imran dan ramai lagi di slot Samarinda setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam di TV3 dan anda juga boleh stream eksklusif HD di Tonton. Wow, pelakonnya semua hebat-hebat ya, Fatin. Pastinya anda akan menonton. Jadi jangan lupa jam 10 malam di TV3 dan stream eksklusif. Banyak sebenarnya cerita-cerita best di Tonton. Sekarang ni orang semua tengah bekerja-kerja untuk perempuan itu. Ya, awak banyaklah. Jadi anda boleh tengoklah apa yang menarik dan juga boleh orang kata hiburkan hati anda. Ya, baik, dan terima kasih kerana bersama kami sepanjang hampir 1 jam ini. Kami berharap apa jua yang dikongsikan oleh doktor hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Yang penting ambil pesanan doktor, jangan ambil mudah kalau anda ada simptom-simptom yang dikongsikan oleh doktor. Terutamanya bagi mereka yang memang tak ada simptom, yang tak tahu pun apa sama ada mereka mempunyai diabetes ataupun tidak. Eloklah kalau anda buat saringan kalau memang dah genetiknya pun ada masalah diabetes. Betul. Dan untuk ibu-ibu kena lebih cakna untuk anak-anak, perkembangan anak. Kalau anak tu lesu ke, kuat minum ke, kuat terkencing malam ke, itu merupakan simptom-simptom awal penyakit diabetes ini. Okey? Jadi sampai di sini sahaja WHI buat hari ini, hari Khamis, dan esok hikayat perkahwinan Jumaat. Fatin, kalau dah benci nak buat macam mana, Fatin? Bila hati dah benci, maaf, sorry to say, bye. Bye-bye. Alamak, sedihnya. Tapi itulah topik kita pada esok Jumaat, iaitu bila hati dah benci. Jadi apa yang perlu kita buat, macam mana kita nak tawan balik hati pasangan kita tu, esok kita akan kupaskan bersama tetamu-tetamu dan juga rakan-rakan kami yang lain. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Bye. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri.
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan